Selama mana kita duduk melengung di atas dunia ni kan, duduk Allah Ta'ala bagi kita duduk sekejap di dunia ni, dunia jambatan untuk akhirat kan, duduk sekejap je maksudnya singgah. Selama mana kita tak buat apa-apa persiapan, selama itulah kita tak dapat pahala, tak buat amal ibadah, tak dapat apa-apa. Selama itulah kita duduk saja, masa berlalu begitu sahaja. Linahtadiya laula an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واستفتح بالذي هو خير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pertemuan kita kali keempat, tak silap saya lah, sebab dia siri yang keempat kan. Kalau tak silap saya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Alhamdulillah, muslimat yang dirahmati Allah, kita membaca kitab ini, Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta, sebagai ulangan sebab ada bertambah, mungkin bertambah sedikit kot bilangan pendengar hari ni kan, pada minggu ni. Jadi Ayyuhal Walad ialah kitab yang bermaksud wahai anakku yang tercinta, karangan Imam Al-Ghazali, Imam Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali ini mengarang kitab ini sebagai menjawab surat daripada muridnya yang tercinta. Kan? Ada 25 nasihat yang Imam Al-Ghazali tulis dalam buku Ayyuhal Walad ni. Wahai anakku yang tercinta tu ditujukan kepada muridnya. Murid yang amat mencintai gurunya, dia minta nasihat khusus daripada Imam Al-Ghazali. Walaupun murid ni dia sudah maklum dengan Imam Al-Ghazali ni, tak payah minta nasihat lah, sebab memang banyak buku ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang mana apabila beliau meminta nasihat daripada Imam Al-Ghazali, tentulah nasihat-nasihat itu telah berada dalam banyak tulisan Imam Al-Ghazali. Tapi dia berbeza. Kata murid ni dia berbeza bila nasihat tu ditujukan khusus. Iyaka, hanya kepada kamu. Gitulah kan. Khusus untuk dia seorang. Jadi dia nak yang nasihat daripada Imam Al-Ghazali ni khusus kepada dia. Maka dia tulis surat kepada Imam Al-Ghazali, gurunya minta nasihat. Maka tercetuslah buku ini. Disebut Ayyuhal Walad, ataupun satu lagi sebutan untuk buku ini adalah Ar-Risalah Al-Waladiyah. Okey, surat-surat ni surat untuk seorang anak, iaitu murid dia ni lah, khusus untuk murid Imam Al-Ghazali tadi. Jadi Alhamdulillah, muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok penulis atau muallif ataupun kita kata ulama yang terdahulu, ulama yang telah meninggalkan kita, mereka ini menulis ratusan buku, mungkin ribuan buku kan, kitab yang dikarang oleh mereka, sehingga kita hari ini dapat membaca lagi tinggalan ilmu daripada mereka. Bahkan kita merasakan ilmu itu masih segar walaupun setelah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang dulu tulisannya, tetapi segar kita rasakan setiap ilmu yang kita perolehi daripada kitab tulisan mereka ini. Inilah yang disebut oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Sebab yang diterjemah pula dalam bahasa Melayu ni oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam kan. Jadi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam menterjemah buku Ayyuhal Walad ni. Imam Al-Ghazali tulis dalam tulisan bahasa Parsi, diterjemah kepada bahasa Arab. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam menterjemah pula dalam bahasa Melayu. Jadi kan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam menyebut tulisan yang ada dalam Ayyuhal Walad ini, tulisan Imam Al-Ghazali ini, tulisan yang penuh dengan keikhlasan. Maksudnya syarat dengan jiwa yang ikhlas ketika menulis. Sehingga sesiapa saja yang mendengar apa sahaja ucapan ataupun nasihat dalam buku ini, dia boleh mengubah gaya hidupnya. Kan? Boleh berubah hidup dia tu daripada seorang yang lalai kepada seorang yang mengingati Allah Ta'ala. Daripada seorang yang tidak menutup aurat dengan sempurna, menjadikan dia seorang yang menutup aurat dengan sempurna. Jadi, muslimat yang dirahmati Allah, kita dah masuk siri yang keempat. Maksudnya kita dah masuk nasihat yang keempat. So kalau muslimat ikut daripada nasihat pertama sampai nasihat keempat, ada 25 nasihat kan? 21 lagi. Okey?
Jauh juga lagi perjalanan tu. Jadi insya-Allah kalau Allah Ta'ala izinkan, kita boleh habis dalam 25 nasihat ni insya-Allah. Tak lamalah kalau konsisten begini insya-Allah. Untuk nasihat kelima dengan keenam, untuk di tempat lain ada saya baca satu sesi 2 nasihat kan sebab dia ringkas. Adapun nasihat ini, nasihat yang keempat, Imam Al-Ghazali menasihati muridnya yang tercinta itu agak panjang. So insya-Allah dalam pertemuan ini kita baca nasihat keempat lah. So kita nak tengok dah 4 siri ni kan, berapa banyak perubahan yang kita dah buat. Ada tak perubahan dari sudut kerohanian kita kan, bertambah tak pemahaman kita, kenapa Allah Ta'ala cipta kita, kenapa kita hidup di dunia ni, bertambah tak kefahaman kita. Bagaimana kita melihat musibah yang sedang kita hadapi hari ni, pandemik COVID-19, bertambah tak kita punya penghayatan dalam musibah ini. Itu, okey. Baik, hari ni insya-Allah nasihat yang keempat, ayyuhal walad, wahai anakku yang tercinta, kata Imam Al-Ghazali, qadar ataupun bahasa Melayu sebut kadar. Ditulis kat sini bahasa Jawi kan, qaf dal ra, qadar. Kadar balasan mengikut kadar amalan. Kadar balasan mengikut kadar amalan. Banyak mana amalan, banyak itulah yang kita dapat. Begitulah kan. Okey. Wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Selama mana kita duduk melengung di atas dunia ni kan, duduk Allah Ta'ala bagi kita duduk sekejap di dunia ni, dunia jambatan untuk akhirat kan, duduk sekejap je maksudnya, singgah. Selama mana kita tak buat apa-apa persiapan, selama itulah kita tak dapat pahala, tak buat amal ibadah, tak dapat apa-apa. Selama itulah kita duduk saja, masa berlalu begitu sahaja. Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah beribadat selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala mahu menunjukkan keadaannya ini kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun ia telah beribadat 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga. Allah utus kepada malaikat, bagi tahu dekat dia, kamu ni walaupun kamu dah 70 tahun beribadah pada Allah Ta'ala, kamu masih belum layak tahu masuk syurga. Begitu. Bayangkan bila orang datang kat kita bagi tahu begitu. Kamu ni dah 50 tahun kamu beramal, tapi sebenarnya kamu tak layak lagi tahu masuk syurga. Macam mana perasaan kita? Sedangkan dah beramal bersungguh-sungguh dah ni. Kan? Kita perasan-perasan macam dah ikhlas lah. Kita perasan-perasan macam dah istiqamah lah. Kan? Tiba-tiba datang malaikat bagi tahu, kamu ni dah 50 tahun, 60 tahun kamu beramal, kamu tak layak lagi masuk syurga tau. Berasa macam mana? Maka apabila malaikat ini selesai memberitahu hal ini kepadanya, bagi tahu dekat seorang daripada kalangan Bani Israel ni tadi, bila bagi tahu dekat seorang lelaki ni tadi, dia berkata, itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Saya diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakannya. Allah lebih tahu apa yang lelaki daripada Bani Israel ni jawab, kata malaikat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba-Ku itu tidak berpaling daripada beribadah akan Aku, maka Aku membalasnya dengan kemurahan-Ku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Wahai para malaikatku, kata Allah, bersaksilah kamu semua bahawa Aku telah mengampuni akan segala dosanya lelaki daripada Bani Israel ni tadi. Tengok muslimat yang dirahmati Allah. Dapat tak apa yang nak disampaikan dekat situ? Maknanya tugas kita hidup dekat dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini, kita duduk sekejap di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, tujuannya Allah Ta'ala cipta kita untuk mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Buat ibadah khusus ataupun ibadah umum, beribadah.
Jangan sekali-kali letakkan diri kita dalam kategori selain daripada ibadah. Apa dia lawan ibadah? Maksiat kan? Allah cipta kita dengan tujuan untuk kita beribadah. Jadi hamba Allah, mengabdikan diri pada Allah. Bukan Allah suruh kita duduk atas dunia buat maksiat. Jadi selama mana kita faham apa tujuan Allah Ta'ala cipta kita, maka kita buat seperti mana tujuan diciptakan itu, maksudnya kita beribadah tanpa kita menghiraukan balasan syurga ke neraka ke apa ke, yang penting buat kerana Allah. Sebab lelaki daripada Bani Israel ni, walaupun malaikat bagi tahu dia kamu tak dapat pahala lagi ni, kamu tak layak masuk syurga lagi ni, dah 70 tahun beribadah, dia tak kisah kan. Itu bukan urusan dia. Sebab apa? Dia buat kerana Allah Ta'ala. Dia tahu tujuan dia hidup memang untuk beribadah. Jadi apa sahaja keputusan dia tidak peduli. Kan? Ini ikhlas. Orang ikhlas macam ni muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Dia tidak mengharapkan ganjaran itu dan ganjaran ini. Macam kita lah muslimat kan. Kita buat kerja apa. Contohnya dekat office kan. Kita perform elok-elok sekali. Kita perform dengan cantik sekali. Dengan harapan kita jadi pekerja cemerlang contohnya kan. Bila kita harap jadi pekerja cemerlang, kita dah tahulah ada imbuhan. Nampak tak? Jadi kita buat sesuatu tu walaupun terbaik sekali dengan bertujuan dengan mengharapkan sesuatu. Kan? Bukannya kita kata kalau dia kira macam ni, kalau ikhlas, dia memang buat yang terbaik. Sebab apa? Saya datang office ni sebagai seorang pekerja. Saya mesti melaksanakan kerja saya dengan terbaik sekali. Sebab tujuan saya berada di sini adalah untuk bekerja. Kalau tidak dengan tujuan bekerja, baik saya duduk rumah. Gitu kan. Jadi dia jelas, dia memang nak datang ke office ni sebab nak kerja. Begitu juga dengan seorang guru. Walaupun PDPR hari ni muslimat yang dirahmati Allah, dia faham tugas dia adalah mengajar. Ada murid ke, tak ada murid ke, buka kamera ke, tak buka kamera ke, dia mengajar. Begitu kan. Walaupun seorang, tak ada murid tak bolehlah mengajar. Okey, walaupun seorang, 2 orang murid kan. PDPR kan, tak semua masuk contohnya ataupun tak buka kamera ke, tidak ada apa-apa yang mengganggu gugat kesungguhan dia untuk mengajar. Sebab apa? Dia adalah diciptakan saya sebagai seorang guru adalah untuk saya mengajar. Kan? Fokus saya mengajar. Bukannya untuk murid-murid suka saya supaya saya ramai followers. Bukan. Jadi jelas tak? Begitu jugalah dengan seorang pendakwah. Bila cakap ni kena kat batang hidung balik lah kan. Ni muhasabah dekat saya. Begitulah kita sebagai seorang pendakwah. Tujuan kita duduk depan skrin kan. Maksudnya hari ni kita kena kuliah online. Kita kena mengajar kelas secara online. Murid buka kamera ke, murid ada ramai ke, macam kalau kuliah secara fizikal mungkinlah ramai kan. Tapi bila atas talian ni kadang-kadang tidaklah seperti yang biasa. Contoh kan, kalau makcik-makcik jenuh juga nak buka Google Meet kan. Kejap-kejap Google Meet, mata dia pun pedih mata, pakai spek mata. Kita faham lah kan. Jadi kadang-kadang makcik masuk, kadang-kadang tak masuk. Adakah bila berkurangnya mad'u kita ni, kita sebagai seorang pendakwah akan rasa, iyalah kalau macam ni rasa lemau sikit lah kan. Macam malas gitu kan. Sebab tak ramai. Macam kuliah fizikal ramai, semangat. Nampak tak? Kalau betul tujuan kita nak berdakwah tadi, ramai ke, sikit ke, apalah sahaja pun, kita tetap teguh di sini menyampaikan ilmu Allah Ta'ala yang kita pun tak reti, kita pun baca daripada kitab, kita nakalkan, kita pindahkan saja. Kan? Kita bukan ulama. Kita ialah kita seorang pendakwah yang biasa. Kita pun orang awam. Kalau saya meletakkan diri saya sama dengan muslimat, kita membaca, kita mengeluarkan apa yang ada dalam kitab. Kan? Kita tahulah kedudukan kita, bukan siapa-siapa pun kita. Jadi kenapa kita nak kena ada ramai, contoh kan, baru kita bersemangat, betul tak? Jadi ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cabaran kita dalam dalam kita memperbetulkan, dalam kita supaya kita jelas niat dan matlamat kita dalam satu-satu posisi yang kita duduk kan. Okey. Jadi tengok hamba Allah ni tadi, dia tahu dia seorang hamba, dia diciptakan untuk beribadah. Maksudnya ni sekarang cerita pasal ibadah dia dengan Allah Ta'ala secara khusus lah. Jadi tak apa saja keputusan, bukan urusan dia. Gitu kan, ikhlas. Okey. Baik.
Dan akhirnya Allah Ta'ala mengampuni dosanya, kan? Bila malaikat sampaikan pada Allah, itu jawapan dia, dan Allah Maha mengetahui jawapan tersebut. Maka Allah kata, bersaksilah wahai malaikat, bersaksilah kamu semua bahawa aku telah mengampuni akan segala dosanya. Muslimat yang dirahmati Allah, kita kan, bila Allah Ta'ala dah ampun semua dosa kita, bayang bila kita dah tak ada dosa, kita balik pada Allah Ta'ala, apa nak ditimbang lagi? Maksudnya apa lagi nak dibagi balasan? Bila baik semua. Contoh kan, bila bagi markah yang pangkah ada tak? Tak ada pangkah. Semuanya right. Right semua kan. Cikgu akan tulis apa? Mumtaz lah. Betul tak? Bila mumtaz, duduknya di mana? Dalam kalangan orang yang berjaya lah. Orang yang berjaya duduk di mana? Di syurga Allah Ta'ala. Kan? Akhirnya kita faham. Kita hidup dekat dunia ni, buat amal supaya kita boleh bawa Allah Ta'ala, bawa jumpa Allah Ta'ala. Bila kita boleh balik pada Allah Ta'ala, bawa bekal. Bawa bekal amal. Dan kita beramal supaya kita balik pada Allah Ta'ala, kita tak bawa langsung dosa. Balik dalam keadaan suci. Kita nak kembali pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita suci, bersih. Tak mau pikul beban dosa langsung. Yang kita nak syarat bawa balik pada Allah Ta'ala adalah amal yang ikhlas. Mudah-mudahan dengan amal yang ikhlas tadi tu menjadikan kita seorang hamba yang mendapat rahmat Allah Ta'ala. Kita mendapat pandangan rahmat Allah Ta'ala. Dan kita pun dah maklum, bukanlah dengan sebab amalan yang banyak tu kita masuk syurga, tapi dengan sebab rahmat Allah Ta'ala kan. Macam mana Allah Ta'ala nak pandang kita dengan rahmat? Pelajaran kita yang lepas, nasihat ketiga. Macam mana Allah Ta'ala nak pandang kita dengan pandangan penuh rahmat? Bila Allah tengok kita bersungguh-sungguh beramal, bersungguh-sungguh buat bekal, dan bersungguh-sungguh ikhlas. Kan, bersungguh-sungguh kita mensyukuri nikmat kehidupan yang kita ada hari ini. Jadi begitulah muslimat yang dirahmati Allah. Kita jelas, tengok cerita ni kita jelas. Okey, sekarang ni kita apa? Kan, kita ikhlas ke tidak? Begitulah. Kita ikhlas tak hidup? Ikhlas tak kita hidup di dunia ni, muslimat yang dirahmati Allah? Ikhlas tak kita dalam menyandang banyak jawatan hari ni? Menyandang jawatan sebagai ibu, menyandang jawatan sebagai guru, menyandang jawatan sebagai isteri, menyandang jawatan sebagai anak, menyandang jawatan sebagai sebagai jiran, sebagai sahabat, sebagai mak saudara. Banyak jawatan kita. Maknanya banyak tanggungjawab kita. Kan? Kita hidup. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya esok dengan apa yang kamu pimpin. Siapa yang kamu pimpin, kamu akan ditanya. Jadi dengan sebab tu, bila kita dengar cerita ni, kita rasa memang kena pandang depan lah. Kan, pandang depan, fokus. Okay. Baik, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Artinya, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Kan, timbang amalan sebelum esok ni Allah Ta'ala timbang amalan kita. Kita timbang dulu, kita hisab dulu, kira dulu, muhasabah dulu. Muhasabah diri kita esok sebelum kita dihisab di padang mahsyar. Yaumut Taghabun, muslimat yang dirahmati Allah. Yaumut Taghabun, di padang mahsyar ini salah satu daripada nama hari kiamat nanti. Di padang mahsyar itu salah satu daripada nama hari di padang mahsyar adalah surah At-Taghabun tu. Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yaumut Taghabun, hari yang mana hari dibongkarkan. Kan? Hari yang dibongkarkan. Kan, dibongkarkan semua sekali. Yaumut Taghabun. Jadi masa tu kita tak boleh lari dah. So Allah Ta'ala bongkarkan semua, tak boleh lari dah. Sebab apa? Mulut terkunci, tangan, kaki, anggota lain semua mengaku menjawab setiap persoalan. Yang tu kan, hari ni kita boleh sorok lagi maksiat yang kita buat. Kita boleh selindung lagi, muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam fikiran kita, orang lain tak tahu, melainkan kita dengan Allah Ta'ala. Kan? Kecuali orang yang Allah Ta'ala anugerahkan dia kasyaf, dia boleh baca. Kan? Alim ulama, para wali Allah ni dia boleh tahu apa yang ada dalam hati kita. Kan? Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi dia boleh tahu. Jadi, kita orang awam, kita tak tahu. Macam saya tengah kuliah, muslimat tahu apa yang ada dalam hati dan fikiran saya, tak tahu kan? Tapi Allah mengetahui. Kan? Sebab tu kita kena muhasabah.
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Ni semua dah disebut masa kat depan-depan, nasihat depan. Timbang amalan kita sebelum amalan kita ditimbang di akhirat kelak, di padang mahsyar. Kita boleh timbangkan dalam hadis pertama. Imam Al-Ghazali datangkan hadis yang pertama apa? Pada baris yang terakhir hadis tu, bila kamu dah masuk umur 40 tahun ke atas. Umur kamu dah lebih 40 tahun. Bila kamu timbang amalan baik dan buruk kamu selama kamu hidup. Kemudian bila kamu dapati amalan buruk kamu, amalan jahat kamu, amalan tak elok kamu lebih berat daripada amalan baik kamu, maka kalau kamu tidak bertaubat, kamu tidak bersedia dengan bekal, kamu bersedialah untuk dimasukkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala nanti. Kan? Jadi siapa yang boleh menghisap diri kita hari ni ketika kita hidup? Tentulah diri kita sendiri. Sebab apa? Dosa yang tersembunyi orang tak tahu, kita tahu, kan? Kita duduk sorang-sorang, apa yang kita buat, apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, orang tak tahu tapi kita tahu. Maka kitalah yang perlu menghisap diri kita sebelum dihisap esok ni di padang mahsyar Allah Ta'ala. Yaumut taghabun, hari didedahkan. Didedahkan semua perkara. Allahu Akbar. Baik muslimat yang dirahmati Allah, dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamanni wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghnin. Sesiapa yang menyangka bahawa tanpa usaha ia akan dapat masuk ke dalam syurga, maka orang itu hanya berangan-angan sahaja. Dan sesiapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha sahaja ia akan masuk ke dalam syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada Allah Ta'ala. Nampak tak muslimat yang dirahmati Allah? Siapa yang dia sangka tak payah buat apa-apa pun boleh masuk syurga. Gitu kan? Tak payah buat apa-apa, tak payah solat, tak payah puasa, tak payah bersedekah lah. Tak payah buat semua ni. Sebab apa? Orang Islam selama mana dia tak mensyirikkan Allah, akhirnya masuk syurga gitu kan. Jadi biarlah dulu masuk neraka dulu, na'udzubillahi min zalik. Takutnya kita muslimat yang dirahmati Allah sebut tentang neraka Allah Ta'ala ya. Kita dah maklum dah api yang ada dekat dapur gas kita tu panas kan. Kita maklum dah. Terkena sikit panas pun kita dah menjerit kan. Percik minyak pun kita kena pun kita berlari kita ke belakang. Sikit muslimah yang dirahmati Allah, sikit. Macam manalah keadaan di padang mahsyar nanti? Bagaimana keadaan panasnya di padang mahsyar? Bagaimana keadaan panasnya, seksanya dalam neraka Allah Ta'ala, azabnya neraka Allah Ta'ala? Jadi muslimat yang dirahmati Allah, ni bukan benda main-main. Kita jelas kenapa Allah Ta'ala cipta kita. Maka hari ni kita kena perbaikilah diri kita lebih-lebih lagi. Dah setahun lebih kita duduk dalam pandemik ni. Setahun lebih dah kita duduk dalam pandemik COVID-19 ni. Terkurung dalam rumah. Takkan tak ada keinsafan langsung dalam diri kita. Takkan tak ada perubahan langsung dalam kehidupan kita. Betul tak? Saya yakin muslimat semua, ramai dalam kalangan muslimat hari ini, dia telah melihat sesuatu hikmah daripada musibah ini. Dan dia telah mendapat sesuatu yang terbaik daripada musibah ini. Dia telah mengambil yang positif daripada musibah ini. Tidaklah hanya mengeluh, bersedih, kecewa, bermuram durja, kemurungan dan sebagainya. Baik. Jadi disebut lagi oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali karramallahu wajhah tadi. Dan siapa pula yang dia rasa dengan usaha dia je, kan, dengan usaha dia sahaja dia telah boleh masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maksudnya dekat sini dia pula dah rasa lebih kaya daripada Allah Ta'ala. Dia pula lebih kaya daripada Allah Ta'ala. Macam belagak gitulah kan. Dia pula lagi hebat daripada Allah Ta'ala. Dia pula lebih hebat daripada rahmat. Dia dah kaya daripada rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya dia rasa dia dah dapat dah semua tu. Ini pun tak betul juga. Kan? Jadi, dan berkata Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Mencari syurga tanpa amalan adalah salah satu dosa daripada segala dosa. Dan beliau berkata lagi, tanda faham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan, memperhatikan pahala sesuatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Okey, ini tinggi sikit ni, kena jelas. Okey, tanda kita faham akan hakikat ilmu itu ialah, kata Imam Hasan Al-Basri ini,
Tandanya adalah kita meninggalkan memperhatikan pahala sesuatu amalan. Bila kita dah sampai tahap hakikat ilmu, harap-harap sampailah tu ya. Hakikat ilmu ni kan, kita meninggalkan daripada melihat ataupun memperhatikan pahala sesuatu amalan. Bukan meninggalkan beramal. Nampak? Bukan meninggalkan beramal. Kita terus beramal tapi kita tak tanya macam ni lah. Contoh kan. Contoh ya, murid saya dia tanya, Ustazah, puasa putih ni dia bertembung pula dengan Isnin, Selasa, Rabu dia katakan. Tengok dalam dia tengok di tengah-tengah bulan tu puasa putih 13, 14, 15 dia kata Ustazah, dia bertembung dengan hari Isnin, Selasa, Rabu Ustazah. Jadi saya nak tanya Ustazah, yang mana pahalanya lebih banyak? Saya niatkan puasa hari Isnin je ke? Ni contohlah. Saya niat puasa Isnin ke? Saya puasa Isnin Khamis ke? Kan? Saya puasa Isnin Khamis ke Ustazah? Dengan saya meninggalkan puasa putih Isnin, Selasa, Rabu tadi? Ataupun saya pilih Isnin, Selasa, Rabu puasa putih sebab pahala. Saya nak tanya, pahala yang mana yang banyak? Macam itulah soalan dia. Saya nak tanya Ustazah, pahala yang mana yang banyak? Yang puasa putih Isnin, Selasa, Rabu ke? Ataupun bila saya ambil puasa Isnin, Khamis? Kan dia kata gitu. Jadi apa yang muslimat nak jawab bila ada soalan begini? Ataupun ditanya lagi, Ustazah, saya tanya Ustazah ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah ni kan Ustazah. Kalau saya nak tolong orang, ada orang dia bagi tahu saya, dia mesej di WhatsApp, dia kata saya dalam kesusahan, dia kata saya dah kehabisan beras. Hari di WhatsApp saya tu hari Khamis Ustazah, Khamis pagi. Kehabisan beras. Kan kita dituntut banyak bersedekah hari Jumaat, dia kata. Pahala dia lebih, dia kata. Jadi saya nak pilih hari Khamis ke hari Jumaat ni sebab saya nak pahala lebih. Tapi beras dia dah habis hari Khamis pagi ni tadi Ustazah. Ni dia tanya saya hari Khamis. Tengah hari. Pagi ni tadi dia bagi tahu beras dah habis. Adakah saya terpaksa hold dulu sebab nak dapatkan pahala? Nampak tak muslimat yang dirahmati Allah? Kan? Kalau kita kejarkan pahala tadi, dia boleh menyebabkan kita bertangguh dalam beramal. Kan? Kalau kita faham, bulan Ramadan ni Allah Ta'ala lipat kali gandakan semua amalan. Betul tak? Jadi kita kata bulan Ramadan lah kita nak khatam Quran. Sebab apa? Sebab pahala dia berlipat kali ganda. Jadi saya ni insya-Allah saya akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ni akan khatam Quran bulan Ramadan je. Kenapa? Sebab bulan Ramadan bulan yang dilipat kali gandakan amalan. Saya ni kalau nak keluar zakat memang bulan Ramadan. Bulan lain saya memang hold zakat saya. Walaupun ada orang susah menangis-nangis depan mata saya, tak. Sebab saya nakkan pahala, nampak tak? Sebab tu kita kena jelas berapa ramai orang yang dia tangguh keluarkan sedekah dia dengan sebab dia memilih hari-hari tertentu tadi. Kan? Sebab apa? Pahalanya berlipat kali ganda. Nampak tak muslimat yang dirahmati Allah? Sedangkan bila ada orang minta tolong, kita kena bagi masa tu kan? Tolong. Dalam keadaan susah ataupun senang, apa yang kita ada, kena tolong. Kalau kita tak mampu tolong, bagi saluran dekat dia. Dekat mana dia boleh dapatkan bantuan. Itulah sifat orang yang bertakwa. Orang yang takut pada Allah Ta'ala. Begitu. Dia rasa tak boleh kalau tak bantu bila orang minta tolong. Dia bukannya rasa nak bantu tapi tunggu. Gitu kan? Jadi benar kata Imam Al-Ghazali ini, tanda seseorang itu faham hakikat ilmu ialah dia meninggalkan memperhatikan pahala sesuatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Macam bangun malam kan. Ada orang dia kata, Ustazah, saya dengar tentang bangun tahajud ni terujanya saya Ustazah. Ya Allah, teruja sungguh. Menyesal rasanya tak beramal sebelum ni. Patutlah orang yang bangun malam ni, saya tengok kawan-kawan saya kan yang jenis bangun-bangun malam ni kan, muka memang tenang dia Ustazah. Gitu. Rupanya antara kelebihan orang yang bangun malam ni, muka dia tenang. Dia kata, nampak macam bersih. Saya memang tak boleh tinggal lah bangun malam lepas ni. Supaya orang tengok saya tak serabut. Supaya orang rasa tenang tengok saya. Ingat tak apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa Nabi sebut dekat kita dalam satu hadis Nabi SAW. Kita ni innamal a'malu binniyat wa kulli imri'in ma nawa. Kan? Seseorang itu dinilai dengan niat. Kan? Niat kita apa? Apa yang kita niat itu yang kita dapat. Kalau kita bangun malam sebab nak pahala, pahala je yang dapat. Kalau kita bangun malam dengan sebab kita nakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan yang tadi itulah, muka tenang, kata-katanya hikmah, kita nak yang tu, yang itulah kita dapat.
Rugi tak muslimat rasa? Sedangkan yang paling besar dalam amal ibadah kita adalah pandangan rahmat Allah Ta'ala. Kan? Kita buat apa saja amalan kita nak Allah tengok kita bagusnya hamba aku ni. Bagus, kesian dia. Dia mengantuk sebenarnya tu. Tapi dia paksa bangun ni. Paksa. Padahal tilam dia tu tebal tu. Kan? Dekat berapa? Berapa inci tilam? Tak tahu nak sebut ni. Berapa inci? Berinci-inci lah daripada biasa orang tidur atas totor kan. Dia tidur tilam tu kiranya kalau duduk tu melambung-lambung lah. Kan? Bantal tu kalau letak tenggelam lah kepala. Kan? Buka pula aircon sejuk. Bilik pula dengan wangi harum. Tapi boleh dia bangun. Pukul 3, pukul 4 bangun. Sebab apa? Tak ada sebab apa-apa. Sebab dia rasa dia kena buat benda tu. Allah Ta'ala dah bagi dia sihat. Dah bagi dia usia yang panjang. Allah Ta'ala bagi kehidupan dia serba-serbi cukup. Kenapa dia tak bersyukur? Begitu kan? Sebab itulah Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah kan. Kamu nak, kenapa Rasulullah buat macam ni? Sampai macam ni tahap Nabi solat sampai bengkak kaki kan? Nabi solat sampai bengkak kaki. Betul tak? Jadi kenapa sampai tahap ni? Nabi kata apa? Salahkah Nabi ni nak jadi hamba yang bersyukur? Kan? Tak bolehkah aku ni nak jadi seorang hamba yang bersyukur? Kan? Allah Ta'ala bagi semua dah dekat kita ni. Muslimat yang dirahmati Allah. Betul tak? Kita ni dah dapat semua dah. Masing-masing duduk dalam rumah, tak kira lah rumah sendiri ke rumah sewa. Rumah lah. Bukan gelandangan lah kita ni. Ada rumah tempat kita berteduh. Makan pun cukup, badan pun sihat. Kan? Anak-anak sekarang ni depan mata, suami pun soleh. Kita pun ada kerjaya ataupun kita tidak terjejas manalah dari sudut ekonomi, tak terkesan mana. Baik duduk rumah. Kan? Baik duduk rumah. Tapi kenapa tak ada apa-apa yang bertambah melalui ujian ini? Nampak tak? Kekal. Bangun azan subuh baru bangkit kekal. Ataupun pukul 6 baru bangkit subuh kekal macam tu rutinnya. Kenapa kita tak berusaha menterjemahkan kesyukuran kita pada Allah Ta'ala di saat orang lain diuji dengan ujian kesihatan, di saat orang lain diuji dengan kehilangan nyawa dalam keluarga. Contoh kan, kita buat masa ni Alhamdulillah Allah Ta'ala tak uji. Kenapa kita rasa berat nak duduk baca Quran sejam tu, rasa Allah lamanya? Kenapa? Kan? Sebab kecintaan kita pada dunia masih penuh. Kita seronok lagi dengan dunia daripada kita seronok dengan Allah Ta'ala. Itulah masalah kita. Masalah kita. Bila kita, dia banyak pergi mana? Kita ke situ. Kita. Kan? Muslimat yang dirahmati Allah. Jadi, dengan sebab tu kita muhasabah lah. Alhamdulillah nasihat Imam Al-Ghazali ni. Saya setiap kali baca sebab. Tak tahulah dekat mana baca, dekat situlah akan sebab. Sebab kita kata ya Allah jauhnya lagi kan. Kadang-kadang memang kita beramal, kita dengar kelebihan tu kita kata ush kena buat ni. Contoh kan. Dengar kelebihan beramal kena buat ni. Jadi kita mula-mula untuk peringkat permulaan mungkinlah dengan sebab mendengar fadilat dia. Tapi kita latih, kita kena latih. Akhirnya kita buat kerana Allah, tidak lagi kerana syurga, tidak lagi kerana pahala. Bukan sebab tu. Sebab kita nak Allah tengok kita. Apatah lagi buat kerana makhluk, lagilah rugi. Kan? Apa pun tak dapat. Kan? Okey, baik. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaqu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amaniya. Orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya. Muhasabah selalu. Ini orang cerdik. Dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Cerdik juga ni. Kan? Maksudnya dia selalu muhasabah. Orang yang bijak ni dia selalu bermuhasabah. Kata Nabi, orang yang bijak ni dia selalu bermuhasabah. Wa amila lima ba'dal mauti. Dan dia beramal untuk kehidupan sesudah mati. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-rangan untuk mendapat kemurahan Allah Ta'ala. Takutnya muslimat kita duduk mana ni? Cerdik ke? Bodoh ni? Nabi sebut jelas ni, bijak dengan bodoh. InsyaAllah ya, muslimat semua yang ada dengan kita ni, semua duduk dalam kategori yang bijak insyaAllah. Saya yakin insyaAllah dengan bijak. Sebab apa kita tengok? Mudah-mudahan kita termasuklah dalam kalangan tu.
Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya. Maksudnya dia selalu muhasabah, duduk muhasabah. Okey, contoh ya, contoh. Bukan nak sensasikan isu, contoh. Contoh kita tengok pada hari Isnin yang lepas, almarhumah Siti Sarah kan, Allah Ta'ala ambil dia. Allah Ta'ala ambil almarhumah Siti Sarah. Berapa ramai jiwa yang terkesan. Kan? Terutama wanita. Betul tak? Terutama wanita. Sebab dia dekat dengan kita. Seorang ibu melahirkan anak. Tak sempat tengok anak. Macam-macam lah. Bila kita nak sebut macam tu, mulalah kita hibur orang perempuan kan macam tu. Sedihnya. Tengok pula anak-anak dia kecil, sedihnya. Sedih. Banyak yang sedih lah. Sedih. Ada murid saya, dia kata, Ustazah, saya kan kelas hari Rabu lepas. Ustazah, dia kata, saya kan 4 hari saya kemurungan. 4 hari kemurungan. Kelas hari Rabu, kelas hari Jumaat baru ni. Dia kata, Ustazah, 4 hari saya kemurungan. Hari ni baru okey. Saya kata, kenapa 4 hari agak kemurungan? Saya terkesan sangat lah yang Siti Sarah tu, Ustazah. Kemurungan saya. Tak boleh buat apalah, baring je. Sedih. Allahu Akbar. Muslimat yang dirahmati Allah. Macam tu ke kemurungan dalam Islam? Maksud saya macam tu ke muhasabah yang baik dalam agama kita kan? Bukan. Kita kemurungan maksudnya kita sedih lah. Kemurungan tu maksudnya bersedih kan, tak ceria. Tapi adakah dengan kita baring? Sagi tengok video-video dia sedih, baring. Lebih daripada ahli keluarga almarhumah pula. Kan? Lebih pula daripada ahli keluarga almarhumah. Kalau kita nak ambil kesedihan tu, ya fitrah. Memang kita sedih. Fitrah kan? Kita ada perasaan, simpati tu betul. Empati ada, betul. Tapi adakah perasaan itu membawa kita sehingga kan? Jadi lemau, jadi lesu kan. Solat pun jadi lambat. Mengaji pun rasa macam lambat. Nak mengeluarkan perkataan, mengeluarkan huruf. Ini tak betul, muslimat yang dirahmati Allah. Yang terbaik adalah bila kita melihat kematian yang insya-Allah padanya ada tanda-tanda husnul khatimah begitu kan. Insya-Allah kita tengok kebaikan yang almarhumah buat, kita ikutlah kan. Cuma jangan berlebih-lebih lah, jangan berlebih-lebih. Maksudnya jangan berlebih-lebih mengangkat sangat. Manusia sama macam kita, manusia biasa. Apa yang baik kita contohi, betul tak? Sampai yang tidak ada diada-adakan tu dah tak betul lah kan. Cerita-cerita yang tak ada. Jadi kalau almarhumah seorang yang taat pada suami, melayan suami sampai memakaikan stokin suami, alhamdulillah. Kalau muslimat suami keluar bekerja, sebelum ni tak pernah sarungkan stokin, nak sarung silakan sarung. Cuma dia tak boleh guna ayat macam ni. Saya boleh nak pakaikan awak stokin bang, tapi abang kenalah sediakan rumah macam sikit lagi besar. Abang kena sediakan maid lah. Kalau tak dapat 2 orang, seorang pun jadilah maid. Kan? Abang boleh nak request menu sarapan pagi, tengah hari, petang, semua nak lain-lain boleh. Tapi saya nak ada maid dengan saya kan. Saya tinggal campak je benda tu dalam kuali. Maid saya lah buat semua, sediakan bahan. Macam mana abang boleh ke? Bila saya minta duit abang kena bagilah. Gitu kan. Maksudnya macam mana yang dibuat oleh suami almarhumah, saya nak abang buat macam tu, baru saya boleh bagi layanan macam tu ke abang. Contoh kan. Itu sudah tidak betul kan. Sudah tidak kena. Jadi ambil yang baik, banyak yang baik yang boleh kita ambil kan. Jangan disensasikan satu-satu fakta ataupun kenyataan. Maksudnya sampai jadi dah orang lelaki semua kemurungan. Kemurungan sebab tak mampu. Orang perempuan kemurungan cara perempuan. Orang lelaki hari ni bila tengok yang disebut-sebut oleh orang perempuan, maksudnya dia buat isu lah kan. Boleh orang lelaki nak isteri layan begitu begini juga, tapi sediakan macam yang dia sediakan untuk isteri dia. Mana boleh. Saya bersaksi tau. Ayah saya seorang askar dulu kan. Askar pencen lah. Alhamdulillah mak dengan ayah duduk pondok. Hari ni duduk pondok warga emas di Bukit Belimbing. Mengajilah. Dah hujung-hujung usia ni mengaji. Nak bagi tahunya, ayah saya masa tu kerja askar. Siapa ayah di askar dia tahulah kan. Ada kasut kawat kan. Kasut yang ikat tinggi lah sampai dekat atas betis jugalah, ikat tali-tali dia tu kan. Saya bersaksi masa saya darjah 2, darjah 3 dah faham. Saya tengok kasut yang itu kalau kawat, kalau tak kawat kasut pergi kerja tu memang mak saya kilatkan dia. Mak akan duduk dekat pintu kan, mak akan kilat kasut ayah tu. Kan, baju jangan ceritalah, terpacak sahib tu kalau kena tangan boleh luka. Baju kerja kan, tu mak sediakan. Nak katanya tak ada orang gaji kami masa tu, rumah pun tak besar masa tu kan. Maksudnya nampak tak, dia tidak semestinya
persediaan material tadi kan. Tapi hari ni orang buat isu macam tu. Kesian orang lelaki kemurungan. Saya cakap dengan murid saya masa dia orang cerita lah, orang lelaki kena ikut macam yang dia ni buat kat isteri dia barulah dapat layanan begitu begini kan. Tak, saya tengok mak saya. Kan maksudnya mungkin kakak-kakak yang ada dalam ni, ibu-ibu pun macam tu layan suami. Tak perlu ada maid walau seorang kan. Maksudnya kita boleh buat yang terbaik lah. Apatah lagi kalau dah dibagi kesenangan ada maid sampai 2-3 orang. Tu memanglah kan. Jadi nampak tak dekat situ. Nak bagi tahu macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa istilah tu? Cinta. Saya pula lupa. Bahasa orang-orang jiwa ni kan. Tapi bolehlah maksudnya. Bukan cinta tidak mengenal siapa. Apa tu maksudnya? Tak semestinya lah kena sediakan semua tu baru kita nak buat layanan elok kan. Saya tengok mak saya pakaikan kasut ayah saya pakai, saya sarung sendiri. Tapi bila ikat tali yang berbelit-belit tu nanti mak datang tolong ikatkan sampai atas. Macam tu kan. Jadi kalau nak kata kena sedia yang hebat-hebat baru bagi layanan hebat, ya itu tidak benar kan. Cinta tanpa syarat. Suami isteri ni bila dia telah berkahwin kan, bila sudah ada sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga, tidak ada syarat. Cinta tanpa syarat. Maksudnya buat sehabis baik untuk melayan kedua-dua pasangan tanpa syarat. Tiba-tiba saya teringat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Muslimat semua kongsi tak berus gigi dengan suami? Biasa kongsi. Kak Safina giling kepala terus. Nabi SAW berkongsi kayu sugi ataupun berkongsi kayu siwak dengan Aisyah. Kan? Itu romantiknya rumah tangga Nabi SAW. Satu kayu siwak, Nabi SAW dalam satu hadis Nabi bagi dekat Aisyah. Kemudian Aisyah lembut-lembutkan, Aisyah guna. Lepas Aisyah guna, Aisyah basuh, kemudian bagi Nabi. Nabi guna pula. Kan? Gitu. Berkongsi, sudahlah berkongsi, dah guna, basuhkan untuk Nabi, Nabi guna pula. Itu romantik rumah tangga Nabi. Sayyidatina Aisyah makan, minum kan, dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Maimunah pun ada cerita, isteri Nabi Maimunah. Waktu makan, Nabi, contoh masa minum air kan, dalam satu hadis, Aisyah cerita masa tu dia minum, lepas dia minum, Rasulullah ambil cawan tadi, minum dekat mana bekas bibir Sayyidatina Aisyah kan. Satu cawan kongsi. Lepas tu Sayyidatina Aisyah makan daging tau. Dalam riwayat tersebut, tulang lebih banyak daripada isinya. Makan daging tapi tulang lagi banyak daripada isi. Nak bagi tahu tetap tidak nampaklah kemewahan itu, nak bagi tahu tetap Nabi SAW melayan isteri dengan penuh sederhana tapi dengan kasih sayang. Aisyah makan daging tu, masa tu ada tulang, ada gigit-gigit daging. Kemudian Aisyah bagi dekat Rasulullah. Rasulullah ambil tulang tadi, kemudian menggigit dekat bahagian yang mulut Aisyah gigit juga. Faham tak? Itu kan? Tak perlu makanan mewah kita nak berkasih sayang hari ni kan? Tak perlu makanan penuh satu meja untuk kita berkongsi, tak? Dia tak perlu makan dalam satu dulang nasi Arab, ayam sebesar-besarnya, tak perlu. Kan? Maknanya kalau kita nak memupuk kasih sayang dalam rumah tangga tu boleh. Tengok dalam bagaimana rumah tangga Nabi SAW kan. Aisyah senantiasa bertanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, isteri kamu semua ada kunyah. Kunyah tahu? Kunyah. Kunyah ni gelaran ibu atau bapa di depan. Contohnya Ummu Salamah. Ummu tu ibu kan. Nabi gelaran kunyah Nabi Abul Qasim. Kan anak Nabi Qasim kan? Bapa Qasim. Gitu kan. Jadi Sayyidatina Aisyah kan tak ada anak kan. Sayyidatina Aisyah satu-satunya isteri yang anak dara masa Nabi berkahwin dengannya. Jadi dia tak ada anak. Isteri Nabi yang lain semua ada kunyah. Ummu sekian, Ummu sekian, Ummu sekian. Ummu Habibah dan sebagainya. Jadi Rasulullah kata apa? Kalau macam tu, gunalah kunyah anak saudara kamu. Kakak Sayyidatina Aisyah siapa? Sayyidatina Asma binti Abi Bakar kan? Jadi anak kepada Sayyidatina Asma kan namanya Abdullah bin Zubair. Salah seorang nama anak Sayyidatina Asma. Jadi Aisyah masa tu dia mengadu kat Rasulullah, semua isteri kamu ada kunyah, dia je tak ada kunyah. Jadi Rasulullah pujuk, tak apalah, gunalah kunyah anak buah kamu. Jadi bermula daripada pandangan itu, Nabi cadangkan kunyah anak buah Nabi. Bermulalah Aisyah
menggunakan kunyah Ummu Abdullah sehingga wafat. Kan cantik tu? Kan? Maksudnya kita nak kata macam ni, kita tengok almarhumah Siti Sarah tadi menyantuni suaminya bagus. Yang baik kita ambil. Tapi jangan dibanding bezakan dengan yang ada dalam rumah kita tu, nanti kemurungan dia. Kan? Yang kita kena ambil apa? Lebih lagi tauladan rumah tangga Nabi SAW. Kan? Bagaimana Nabi sangat sederhana kehidupan para isteri Nabi, Ummul Mukminin, tetapi Masya Allah Nabi melayannya dengan penuh kasih sayang. Bahkan Ummul Mukminin menyantuni Nabi dengan begitu halus sekali. Memang ada merajuk dalam rumah tangga Nabi. Kalau kita baca kisah kan, isteri Nabi merajuk, Nabi tak bercakap dengan isteri Nabi, ada. Sebab apa? Nabi manusia macam kita, kan? Jadi bila kita tengok Nabi dari sudut kemanusiaan Nabi, Nabi ini seorang yang manusiawi. Jadi hidup Nabi juga ada sedih, ada gembira, ada marah, betul tak? Kan? Jadi kita senang nak buat contoh. Dan tentulah contoh yang terbaik dalam rumah tangga, dalam kehidupan berumah tangga sepanjang zaman adalah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Yang itu kita fokus dulu. Kan? Bukan tak bagi nak tengok contoh yang ada ni. Tapi yang lebih lagi isteri Nabi. Kalau nak kata tentang dermawan, pemurah kan almarhumah banyak bersedekah. Masya Allah, kita boleh ikut, betul tak? Ikut sedekah almarhumah. Tapi tengok isteri Nabi punya sedekah. Kan? Lebih lagi meruntun jiwa kita. Bagaimana Khadijah daripada seorang kaya raya, hartawan ni, cantik, baju merelip-merelap, sampai baju 80 tampalan baju sebelum wafat. Bayangkan, kita pakai tak lagi baju kalau 2-3 tampal. Satu tampal pun tak bawa keluar dah. Kita punya jubah kan, tiba-tiba terkoyak kat tangan sini, kita tampal. Oh, ini jubah memang dalam rumah je. Jangan bawa keluar, aib. Kita rasa. Kan? Itu kita, tudung kita. Tudung, terbakar sini, gosok sikit terbakar. Tak bawa keluar dah. PDPR ni mujur, dia tak berapa nampak depan skrin. Pakai jugalah. Kan? Sebab tudung tu sedap kepala dia. Contoh kan? Sikit pun kita dah tak mau. Contoh kan? Kita tengok. Maka bila kita melihat kepada sirah Ummul Mukminin, kalau kita nak mengambil pengajaran kan, nak mengikut jejak, lebih lagi kita melihat jejak wanita-wanita ini, betul tak? Bukan saya menidakkan tadi almarhumah Siti Sarah, Masya Allah, bagus. Tapi kalau kita tengok sirah, lebih kita rasa terkesan, ya Allah, sampai nak mati pun. Kan, Sayyidatina Khadijah daripada badan cantik lah kan, sampai kurus dalam riwayat sebut. Bukan Nabi tak bagi makan, tapi hidup betul-betul untuk agama, faham tak? Hidup untuk perjuangan. Bukan hidup nak makan sedap, nak seronok, nak tak ada. Sebab tu tak ada tinggal apa-apa harta. Habis infak ke jalan Allah Ta'ala. Sayyidah Aisyah antara isteri Nabi yang banyak nak mengikut sifat dermawan. Sayyidah Khadijah, Aisyah bila dapat duit sikit terus bagi. Dapat banyak terus bedak. Bedak terus, kan? Tak ada simpan-simpan. Dapat bagi. Punya dermawan. Punya tak fikir pasal diri. Kan? Sehingga ada satu ketika tu diberi berapa, kalau tak silap saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 800 dirham ke 8,000 dirham. Saya tak ingat. Antara itulah angka tu, dirham. Diberikan oleh seseorang ini kepada Aisyah. Sahabat bagi kepada Aisyah. Bagi hadiah pada Aisyah tau. Tapi Aisyah dapat je terus bedak. Sehingga kan terlupa dalam rumah tu. Orang dalam rumah tu, khadam tanya. Wahai Aisyah, khadam dia tanya, tak ada ketinggalkan sikit untuk kita beli daging hari ni? Aisyah jawab apa? Ini mafhum ya daripada hadis tu. Ya Allah, kalau kamu cakap sebelum ni tentu aku tinggalkan sikit bahagian. Tapi sebab cakap selepas bagi, memang tak ada dah lah. Semua dah bagi orang. Semua sedekah. Kita ni kalau orang bagi 1,000 saja-sajalah. Nak kak, 1,000 kak. Ambil lah saya bagi. Buat apa duit ni saja saya sedekah dengan kak. Saya tak layak terima sedekah. Saya cukup. Saya hadiah dekat akak. Ambil lah 1,000. Alhamdulillah kan. Elok kita simpan. Kita pun tulis nak beli apa untuk kita. Tulis untuk kita. Kan? Lepas tu kita teringat pula kena sedekah ni. Okey, keluarkanlah sikit 100 ke 50 ringgit sedekah. Setara itulah kita. Setara itu kita. Kan? Jadi muslimat yang dirahmati Allah,
Disebut dalam nasihat ini tadi, akhirnya sabda Nabi SAW, orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupannya sesudah mati. Sebab apa yang kita tengok almarhumah ni tadi kan, yang almarhumah Siti Sarah dengan suaminya taat kan, menyantuni suaminya dengan baik sekali, dengan Masya Allah lah, dengan cerita-cerita yang muslimat lebih maju membacanya dari saya. Kemudian dengan sifat dermawannya tadilah, betul tak? Itu yang terkesan sekali kan. Banyak bersedekah, selama hari ni orang tak tahu. Memang betul sedekah yang paling afdol, tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu. Kan? Jadi yang itulah kita kena contohi, betul. Tapi dalam pada kita nak mencontohi yang ni tadi, lebih pula kita menyingkap sirah dan sejarah, maka kita lebih merasakan banyak lagi yang kita perlu perbaiki dari sudut sedekah sajalah. Sedekah dulu. Bab-bab lain tu memang perlu jugalah, tapi kalau nak tengok sedekah dengan suami, tengok macam mana isteri Nabi kan, macam mana sedekah mereka, macam mana dengan layanan mereka terhadap Nabi SAW. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-rangan untuk mendapat kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kita ni tidaklah termasuk dalam kalangan hamba Allah yang tengah berangan-rangan sekarang ni. Mudah-mudahan kita sedarlah kita duduk di mana ni. Keadaan pandemik hari ni mudah-mudahan betul-betul lah membuka mata hati kita. Mata zahir memang terbuka dah, tapi mata hati kadang-kadang tak terbuka lagi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka mata hati kita. Betul-betul lah kita mengambil ibrah, mengambil pengajaran daripada ujian yang sedang kita memperjuangkannya hari ini. Kita sedang berjuang dan kita belum menang. Kita mesti terus bermunajat pada Allah Ta'ala. Solat taubatlah sekerap yang boleh. Bermunajatlah kita pada Allah Ta'ala. Minta diampunkan dosa kita. Diampunkan seluruh dosa umat Muhammad SAW. Dan diangkat wabak ini daripada dunia amnya. Kan? Kita dah tak terkata dah kita. Tak terkata lah. Ada orang kata dah tepu otak lah. Dah beku lah, macam-macam rasa lah, wallahu a'lam. Jadi kan mudah-mudahan muslimat yang dirahmati Allah, nasihat Imam Al-Ghazali yang keempat ini kita jelas. Simpulan dia, kadar balasan Allah Ta'ala mengikut kadar amalan kita. Kan? Kadar amalan kita dekat dunia. Sebab tu kita tengok orang yang kematian dia indah menghidupkan ni, kita tengok macam bila dia dah meninggal orang sebut-sebut kan kebaikan dia kan. Jadi memang bila kita tengok apa yang dia buat masa dia hidup, begitulah yang dia dapat masa dia mati lagi dapat kan. Dia mati saja pun dah nampak dah senang urus jenazahnya, mudah, kebaikan disebut, macam-macam lah, ramai yang mendoakan. Jadi benarlah kadar balasan mengikut kadar amalan, kata Imam Al-Ghazali. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakunna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali kepada Kak Safinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah dengan semua perkongsian yang amat berharga pada kami. So sebelum kita mengakhiri kita punya usrah, saya buka kepada siapa-siapa yang ada soalan untuk Ustazah untuk perkongsian juga. Ada? Kalau tak ada, mungkin saya pun nak tanya pendapat Ustazah jugalah. Sebabnya tadi Ustazah ada cakap kan, amalan kita ni kalau kita tak buat lebih amalan, kita punya kehidupan, kalau kita tak lebih solat hajat ke, solat taubat ke, kehidupan kita masih sama. Kita mungkin alhamdulillah kita tidak kenalah dengan virus COVID tu, alhamdulillah. Tapi kita punya amalan tu masih sama, tak berubah pun. Macam contoh macam itu, macam kita tak nak kata tak bersyukur tu, bersyukur juga. Tapi pada kita tak buat apa-apa amalan yang bagus, yang bertambah, tapi kehidupan kita tak ada pun kena apa-apa ujian ke macam tu lah. Mohon pendapat Ustazah. Okey.
Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Pertama Allah Ta'ala lebih mengetahuilah tentang soalan Kak tadi. Maksudnya Kak Safina tanya, memang kita sedar ujian pandemik ni, tapi kita tak ada yang bertambah macam tu kan? Memang bersyukur, betul tak? Bersyukur. Betul. Tapi tak ada yang bertambah. Kan? Amalan kebaikan Amalan kita tu kita tak tambah. statik je kan? Betul. Okay, baik ya. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Aisyah tegur Nabi kan, dan kita tengok riwayat dalam satu hadis tu mafhumnya Aisyah tegur Nabi. Maksudnya sampai bengkak kaki Nabi solat kan. Maksudnya banyaknya Nabi bersolat. Kan Nabi ni dah diampunkan dosa, kata Aisyah kan. Nabi kan dah dijamin syurga, begitulah maksudnya. Kan kenapa sampai teruk-teruk macam ni, solat sampai bengkak kaki ni, begitu. Contoh kan, memafhum daripada hadis nak bagi tahu betapa bersungguhnya Nabi beribadah. Kan, walaupun Nabi ni seorang yang telah diampunkan dosa, dia telah dijamin syurganya. Kan, kenapa sampai macam ni tahap Nabi SAW beribadah? Jadi Nabi kata, salahkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Tak bolehkah aku nak jadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Jadi kan, kalau Kak tengok daripada hadis tadi, apa yang kita boleh ambil adalah, sedangkan Nabi yang telah dijamin syurga itu pun bersungguh-sungguh beribadah kerana bersyukurnya dia dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat kesihatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat isteri yang solehah, nikmat bersama sahabat-sahabat yang soleh, begitulah kan. Tadi Nabi benar-benar bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepadanya, sehingga Nabi begitu tekun, begitu kita kata tak tahulah nak sebut kalau dah sampai tahap solat sampai bengkak kaki ni. Muslimat yang dirahmati Allah kan. Jadi kita hari ni kita muhasabah daripada hadis tu pun cukup saya rasa. Maksudnya maknanya betul ke kita bersyukur sekarang ni? Kan, kalau kita kata bersyukur memang bersyukur dah kan, tapi tak bertambah gitu. Kita tanya, kita tepuk dada, kita tanya iman, sungguhkah kita bersyukur? Macam saya bagi contoh saya ada murid. Saya duduk dekat sini, murid saya kadang-kadang datang bagi makanan lah, ustazah saya dah sangkut dekat ampai, ustazah saya letak kat tembok ustazah. Saya rasa kadang-kadang saya ada seorang murid ni, selang sehari mesti datang hantar makanan. Paling lama dia tak hantar pun dalam 3 hari begitulah, 4 hari kan. Dia mesti datang. Tidak makanan untuk seisi rumah untuk anak-anak, mesti ada. Walaupun jajan-jajan mesti ada. Gantung ke ampai mesti ada. Sehingga saya rasa terharunya saya dengan dia kan. Jadi kan saya bila dah terharu tu, saya tak rasa saya hanya cukup dengan mengucap terima kasih. Faham tak? Saya tak rasa ucapan Kak terima kasih Kak, Allah Kak, jazakillah, tak cukup. Saya rasa tak cukup. Walaupun dia kata ustazah tak payah terima kasih dengan saya, ilmu yang ustazah bagi, begitulah ayat. Biasalah murid memang kena cakap begitu kan. Walaupun saya tahu saya tak ada bagi ilmu dekat dia, semua daripada Allah. Kata ustazah tak payah terima kasih ustazah, saya dapat begini baru ustazah, saya bersyukur, tak apa. Contoh. Tapi saya sebagai seorang yang menerima selalu ni, tak cukup. Saya mesti balas. Saya mesti nak balas. Saya mesti nak buat sesuatu. Saya mesti nak bagi, maksudnya kan. Tak cukup dengan terima kasih. Jadi kita ni hamba Allah Ta'ala, kita dah dapat banyak dah. Dalam pada orang diuji dengan sakit, sekeluarga semua kena COVID, diuji dengan keluarga yang meninggal, diuji dengan kewangan tak cukup, diuji dengan muflis, diuji dengan bank nak lelong rumah, diuji dengan macam-macam ujian. Anak jadi anak derhaka dengan sebab COVID, tak boleh keluar, macam-macam. Kita ni yang hidup tenang je, baik je. Kita cukup tak bila kita kata saya bersyukur, alhamdulillah? Cukup tak dengan itu kita rasa? Tak cukup. Kita masih terjemahkan syukur. Duduk solat, solat lama sikit dari biasa. Bukan nak suruh banyak-banyak sekali. Kan amal ni Nabi pesan, khairul a'mal awsatuha wa adwamuha wa in qalla, kan? Sebaik-baik amalan tu dia di pertengahan. Dia berterusan walaupun sikit. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan nak suruh kita ni duduk semayang 3-4 jam tak bangkit-bangkit, tidak juga. Katalah kita punya amalan statik. Statik maksudnya solat fardu saya buat 5 waktu saja. Saya tak tinggal. Tapi kadang-kadang mungkin zuhurnya pukul 2, mungkin zuhurnya 1.45 baru nak pergi bilik air kan. Apa kata kita mulakan dengan memperbaiki, memperelok, memperindahkan solat awal waktu. Lepas tu contoh kita kata saya solat 5 waktu buat cuma itulah qabliyah ba'diyah tu, itulah gitu kita kata kan. Kalau kita kata qabliyah ba'diyah tu begitulah, tak cakap apalah tapi begitulah, kita faham. Jadi
kenapa tidak kita mulakan dengan menambah sedikit daripada yang sunat tersebut. Kemudian kita cuba untuk istiqamah. Kita kata saya baca Quran tapi seminggu sekali bila hari Khamis malam Jumaat tu saya baca Kahfi, saya baca Yasin. Kenapa tidak kita jadikan kelaziman, baca dan baca dan baca. Mulakan dengan sikit tapi kita kena pastikan bertambah. Itu cara kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kan? Bertambah. Mesti kena bertambah. Tak cukup. Syukur dia tidak cukup hanya dengan lafaz. Dia mesti dibuktikan, diterjemahkan dengan perbuatan, dengan tindakan. Okey. Jadi kita muhasabah. Kita bukan apa tahu. Kita bimbang. Dalam pada kita rasa relax kan. Tiba-tiba Allah Ta'ala ambil sekali. Allah Ta'ala uji sekali. Mau terduduk kita. Kan? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kan, saya kalau ditanya soalan begitu, saya nak jawab tu berdasarkan diri saya, pengalaman. Maknanya kita kena melihat musibah hari ni dalam keadaan kita diuji sikit-sikit. Saya pun adik bongsu saya baru keluar hospital. Siap oksigen, pakai oksigen lagi. Hari ke-8 dia kuarantin positif COVID tu, drop oksigen dia. Kita ni dah kering darah lah orang Perak kata. Kering darah. Masuk ward. Dekat lebih seminggu dia duduk hospital. Masa dia pakai oksigen tu tak tahulah macam mana rasanya. Muslimat yang dirahmati Allah. Adik bongsu pula tu kan. Mak ayah dekat pondok tak boleh nak jumpa juga dekat Kuala Selangor. Adik-beradik yang lain dah diuji dah positif masa 1 Syawal tu. Berapa keluarga. Mak pun duduk maibs kan. Duduk maibs. Maksudnya kita dah diuji. Lepas tu kita dah reda. Diuji dengan yang bongsu ni memang ya Allah ya Tuhan ya Karim pakai oksigen stage 4 kan. Saya kata ya Allah adik saya ada anak kecil. Ya Allah masa tu kita rasa ya Allah kita ingat dah selesai dah 3 keluarga sebelum ni rupanya ada lagi cerita COVID dalam keluarga kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu kan. Bila Allah Ta'ala bagi sihat keluar hospital je ya Allah. Dia tak cukup dengan Alhamdulillah. Mesti buat baik. Saya pesan dekat adik saya, ingat apa yang dia sebut masa dekat hospital. Apa yang dia nak buat, saya suruh dia catat. Masa dekat hospital dia telefon, dia kata dia dapat satu perasaan masa dekat hospital. Dia nak buat lebih baik. Kalau dia sihat lepas ni dia nak buat tu, dia nak buat ni, dia nak buat tu. Macam peluang kedua lah dia rasa. Saya kata saya note apa yang dia cakap ni dan saya nak dia catat. Nanti saya akan tanya dia buat tak apa yang dia cakap masa dekat hospital. Kalau Allah bagi dia sihat balik, dia nak buat macam ni. Contoh, dia nak sedekah hari-hari. Kalau Allah bagi dia sihat balik 5 waktu, dia nak solat kat masjid. Sebab dia boleh pergi masjid dia. Dia ada kelebihan boleh pergi. Tapi sebelum ni dia pergi waktu dia bertugas je. Jadi dia kata dia nak pergi 5 waktu contoh kan. Janji-janji dia. Jadi bila dia Allah Ta'ala dah bagi sihat, dia bersyukur, terjemahkan syukur tersebut dengan perbuatan, dengan tindakan. Tak cukup hanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Okey. Jadi mudah-mudahan menjawablah persoalan tu. Saya mengajak diri saya dan kita semualah. Kita memang kena buat persediaan mati ni memang kena sentiasa. Sebab kita tak tahu dalam kalangan kita siapa lagi yang sebenarnya tersenarai dalam korban COVID-19 tersebut. Benda ni kalau nak jadi seminggu 2 saja kan. Jadi kita beringat betul-betul. Mudah-mudahan kita tak terkejut esok ni. Kalau adalah dalam kalangan kita ni yang tiba-tiba kan na'udzubillah min dzalik, minta Allah Ta'ala lindunglah. Tiba-tiba hari ke-8 kuarantin dah sihat, tiba-tiba 9 pun hari ke-9 ni dia punya drop oksigen ni Allah Ta'ala nak menjadikan sebab kepada kematian kan. Kan kita semua dah ada cerita hidup masing-masing. Jadi kita memang jalani cerita tersebut. So kita tak tahu benda yang rahsia. Allah Ta'ala rahsiakan kematian. Hikmah dia nak suruh kita sentiasa buat persediaan. Sentiasa ingat. Dia akan datang. La yu'akhir wa la yuqaddam. Hadha wa billahi taufiq. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah atas penerangan yang saya faham sekarang. Okey. Ada lagi soalan daripada sahabat-sahabat yang lain? Okey, tak ada. So, kalau saya mohon Ustazah untuk baca sedikit doa untuk kita ramai-ramai, boleh ke? Boleh, insyaAllah. Boleh ya? Okey. Saya persilakan. Doa penutup ke apa ni sekarang ni? Ya, doa untuk kesejahteraan kita semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك يا الله. اللهم اجعلنا من الناجحين. اللهم اجعلنا من الناجحين. اللهم اجعلنا من الناجحين في الدين والعبادة في كل امتحان في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini dalam kalangan hamba-Mu yang mengambil ibrah atas ujian pandemik COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang bertambah ketakwaannya kepada-Mu, bertambah keimanannya kepada-Mu di atas ujian pandemik COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, angkatlah musibah ini di Malaysia khususnya, di dunia amnya, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Tidak ada siapa yang dapat mengangkat musibah ini melainkan Kamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak Ustazah. Ya. So kita akhiri kita punya majlis dengan surah tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih semua. Minta maaf semua ya. Ya, sama. Saya pun minta maaf juga Ustazah. Ya, sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.